Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sembang pasal main gap. So, penting tak main gap ni? Sebenarnya penting lah. Okey, sebagai petani, kalau yang lama mungkin kurang perasan, tapi tahun 2020 ni saya ingat kenalah, wajib lah sebenarnya, wajib. Okey, cuma tinggal lagi bagi yang sedang memohon, saya harap bersabar sebab kita punya pegawai pun sedia maklum. Dalam musim Covid ni pun terkejar sana terkejar sini jugalah. Okey. Okey, tanpa melengahkan waktu, saya perkenalkan diri saya, nama Rizwan. Okey, bertugas di Negeri Pantai. Okey, terima kasih kepada Jabatan Pertanian mengadakan sijil ni. Kenapa sijil ni penting sebenarnya? Okey, seperti bajet ni sebenarnya merupakan satu persijilan yang mengikut ISO dan sesuai lah. Okey, untuk membuktikan anda melaksanakan kerja-kerja kebun anda dengan amalan hutan yang baik, dengan secara sah. Okey, kita akan tengok elemen-elemen 4 elemen apa yang ada dalam majet ni. Okey, sebenarnya ini penting untuk persaingan. So banyak ada ladang secara haram, ada ladang secara sah. Okey, macam mana kita nak bersaing dengan ladang secara haram ni? So inilah pentingnya persijilan majet. Okey, kita tak boleh bagi alasan kenapa jurujual kita ataupun pemborong kita dia tak nak membezakan produk kita. Okey, sepatutnya kita kena ajar benda tu pada pemborong kita. Sebagai petani, kita kena ajar pemborong kita, sama ada dia nak dengar tak dengar, perlahan-perlahan lama-lama dia akan berubah. Kalau kita tak bertindak dan kita bertindak mengikut dia, mana terbaliklah, sepatutnya dia mengikut kita. Okey, kita pastikan penjual kita ikut kita. Okey. Okey, ini yang saya dah cakap, ISO tadi, dia berkaitan dengan keselamatan makanan. Benda tu selamat dimakan. Okey, ada disahkan. Macam kita lah makan sijil halal, benda yang ada pengesahan sijil halal. So pengguna mesti nak yang ada sijil halal. Okey, dan pengguna pun kalau dia tahu tentang MyGap ni, dia akan nak yang ada sijil MyGap ni. Okey, dan bagi saya patutnya MyGap ni lebih wajib daripada yang halal lah. Okey, sebab MyGap ni mengesahkan selamat dimakan. Kemudian baru kita cerita sama ada dia halal ataupun tidak. Okey, kalau benda tu kita kata ada cok halal tapi tak selamat dimakan pun tak guna juga sebenarnya. Okey, kemudian berkaitan dengan alam sekitar. Okey, adakah menyebabkan penjejasan alam sekitar? Okey, hakisan tanah dan sebagainya. Kemudian keselamatan pekerja. Okey, penghasilan makanan yang dijamin bermutu. Okey, itu 4 elemen dia lah. Okey, MY ni maksud dia Malaysia. GAP ni Good Agriculture Practice. Kalau nama-nama dia sijil salam lah, sijil amalan ladang baik Malaysia. Okey, sebab kita nak internationalkan produk kita, dan sedia maklum kita punya durian pun dah banyak keluar negara. Okey, negara luar memang wajibkan produk Malaysia ni, daripada Malaysia produk pertanian dia mesti ada MyGap. Sayangnya lokal kita tak minta ada MyGap ni. Okey, jadi sepatutnya pasar burung dah patut wajibkan ada MyGap, dan pengusaha sendiri kena ni lah. Okey, sebenarnya pengusaha sepatutnya ni. Sebab apa? You bayangkan kalau saya jual produk saya, katalah saya jual satu telefon, ataupun telefon saya ni ada persijilan, saya nak bersaing dengan orang lain. So tu salah satu kelebihan lah untuk menyebabkan barang kita lebih laku walaupun harga dia sama. Okey, harga sama tapi sekurang-kurangnya kita ada jaminan. So pengguna akan fikir, barang yang sama, harga yang sama, satu ada jaminan dan satu tak ada jaminan, pilih yang mana? So of course kita sebagai pengguna pun dia akan pilih yang dah dijamin baik lah. Okey, maksud dijamin ni sebab untuk ambil MyGap ni setiap 2 tahun wajib hantar sampel residu racun. Bila kita dah ambil residu racun, kita tengok pas, tak ada masalah. So pengguna pun tak risau lah. Okey, so kenapa perlunya sijil MyGap ni? Saya pun dah cerita tadi pasal pengesahan keselamatan makanan. Okey, memudahkan jualan. Okey, macam pengguna pun akan berfikir dia akan utama yang dijamin lah. Okey, walaupun harga sama kan. Okey, kesedaran pengguna ni kita perlu tingkatkan lah. Kita perlu iklankan lagi, war-warkan tentang MyGap ni melebihi daripada iklan politik. Kenapa saya tekan iklan politik ni? Apa berkaitan dengan politik, satu dunia tahu, sampai negara luar pun tahu kan. Okey, so berkaitan dengan isu pengabaian petani, ni yang jadi isu sekarang ni. Okey, kita memang perlu buat rekod ladang. Sebenarnya kalau tak tahu, ajak pegawai, minta pegawai ajar, kita akan ajar lah. Okey, ramai pengguna yang masih tak tahu pasal MyGap ni, untuk kita perlu promosi lebih keras lagi. Okey, Jabatan Pertanian dan Pemasaran perlu promosi. So terpulang lah, sama ada kita nak promosi mana, melalui TikTok ke, melalui YouTube ke, melalui apa saja platform yang ada sekarang ni. So kita kena bergerak lebih ke depan lah. Okey,
iklan kita kena lebih power daripada iklan politik sekarang ni. Okey, yang ni pasal promosi MyGap. Okey, kita harap 2021-2022 ni semua pengguna dah tahu apa itu MyGap. Kita nak tahu MyGap ni berkesan ataupun tidak, senang je. Kita tanya jiran kita, tahu tak apa itu MyGap. Kalau diorang boleh cakap tak tahu, itu adalah satu kerugian yang besar. Okey, yang ni ada gambar petani saya, bekas petani saya sendiri. Maksud bekas ni dia dah berpindah tempat lain lah. Okey, yang ni yang saya nak tunjuk. Sebab apa? Kita ada satu cerita. Kalau baca balik cili import yang beracun you bayangkan ekspor cili kita dapat tahan sebab kita dapat scan cili tu beracun. Okey, dan kita bersetujulah dengan pengusaha-pengusaha cili dan sebagainya. Dia sanggup ambil ni untuk hantar ke makmal cili beracun. Bagus, itu satu perkara yang bagus lah, dan saya sangat sokong. Alangkah ruginya kalau kita sendiri tak ambil MyGap. Katakanlah cili ni daripada Vietnam, besok Vietnam dia akan keluarkan VietGap. Okey, Thailand akan keluarkan ThaiGap dia, Cambodia akan keluarkan Cambodia Gap dia. Okey, waktu tu kalau diorang dah, petani diorang dah mulakan dulu, petani kita lambat mulakan, dan bila pasaran ekspor dia dah masuk ke dalam Malaysia dan kita tak boleh nak halang kita tak boleh halang ni maksudnya sama juga macam kita ekspor minyak kelapa sawit kita ke negara luar. Okey, kita ekspor getah kita ke negara luar, kita ekspor macam-macam. Okey, kalau kita boleh halang orang lain punya ekspor, so orang lain pun boleh halang kita punya ekspor. Kalau kita tak nak ada sekatan untuk negara kita, dan kita pun tak boleh nak sekat negara kita. So nak atau tak nak, petani kita perlu bersaing. Okey, perlu bersaing dengan produk-produk negara luar. Okey, once bila dah keluar VietGap besok, kita dah tak boleh nak tahan cili import daripada VietGap ni. Okey, ini adalah saya ada cerita tadi berkaitan dengan keselamatan. Okey, sebelum kita utamakan penggunaan racun, mesti kita ada utamakan amalan-amalan kawalan perosak yang tidak menggunakan racun. Okey, sekurang-kurangnya ada pelekat cahaya kuning. Okey, perangkap lampu. Okey, kalau ada burung hantu untuk terutama kawasan sawah pun digalakkan lah. Okey, ini contoh-contoh kawalan perosak tanpa menggunakan racun lah. Okey, okey, yang sini ni jangan salah faham. Untuk pelekat kuning ni sebenarnya bukan untuk lalat buah, tapi dia untuk tarik kupu-kupu pengorek buah ataupun pengorek batang. Kalau jumpa kupu-kupu tu baru kita akan gunakan racun berkenaan. Okey, IPM ni Integrated Pest Management, mana kawalan pertanian bersepadu lah. Maknanya kita bukan gunakan racun, kita akan gunakan kaedah lain tadi, dan kemudian baru kita guna racun. So yang ni masih saya tak tahu isu dia dah selesai ke belum, Brogat ni. Okey, siapa yang tahu boleh komen di bawah. Sebab Brogat ni dia belum dapat, sebab dia berkaitan dengan perkataan kawalan ni, perkataan kawalan serangga. Okey, dia ada berkaitan dengan perkataan ni, kawalan serangga. Okey, jadi produk-produk ni belum mendapat kelulusan daripada, setahu saya lah, belum dapat kelulusan daripada racun makhluk perosak. Namun demikian, setakat ni hasil penggunaan dia kalau hantar ke makmal masih selamat dimakan lah. Cuma tinggal lagi yang tu saya tak berani cakap, masih lagi dalam isu, dan saya pun menunggu jawapan lah. Okey, saya pun tak berani nak komen yang ni. Okey, yang ni just kidding yang cuma lawak. Okey, yang ni berkaitan dengan keselamatan pekerja. Okey, kita dah cerita tadi. So bila kita ada pekerja, kita kena faham dalam perniagaan, pekerja ni adalah aset kita lah. Tanpa pekerja kita tak mampu nak menjalankan produktiviti yang lebih besar. Okey, so kalau pekerja yang setia, itu adalah aset yang paling besar dan paling bernilai. Okey, yang sanggup bersusah payah dengan you, sanggup bersama-sama dengan you, penat lelah bersama-sama dengan you, dan setia dengan you, itu adalah aset yang paling besar. Dan kita kena jaga pekerja, bayar gaji pekerja kita ni sebelum peluh kering lah, sepatutnya lah. Itu yang sebaik-baiknya. Okey, penggunaan racun tu keselamatan. Okey, store kita, kenapa kita kena asingkan store dia, kita kena kemas lah. Jangan kita masuk rumah pekerja kita guna bekas racun yang dah habis,
Okey, macam guna bekas garam, dia pakai bekas racun terpakai. Itu kita agak sedih lah. So kena tengok juga rumah pekerja dia macam mana. Okey, pemadam api, alat pemadam api kita kena sediakan lah. Apa-apa bangunan pun sebenarnya, rumah kita pun kalau boleh ada kena ada pemadam api, yang tu penting. Okey, peti petolong kecemasan. Kalau boleh jangan kata ni rumah kita, kalau kita ada pun rumah dia orang pun kita nak kena adakan juga. Okey, nombor telefon kecemasan, contoh nombor telefon polis, nombor telefon bomba, nombor telefon dan sebagainya. Kalau berlaku apa-apa yang kecemasan, contohnya aksiden dan sebagainya kan, kelang kabut nak telefon mana? Telefon hospital. Kenalah benda tu. Yang penting kawan tu selamat. Okey, papan tanda peringatan, okey, ataupun poster, yang tu kita kena letak lah. Apa bukti yang kita dah cakap dengan pekerja kita tentang keselamatan ni. So kita mesti tampal lah signboard ataupun tampal poster-poster tu dekat bangunan-bangunan berkenaan tentang keselamatan pekerja. Okey, label-label mana tempat dah racun, mana belum racun. Okey, okey, ni semua kita nak kena ajar lah, tampal. Okey, jangan meracun ada apa, lawan arah angin. Okey, pakai alat keselamatan yang cukup, yang bersesuaian. Okey, kalau pakai yang blower yang jenis sembur lagi halus tu, so keselamatan dia kena lagi ketat lah. Kena pakai yang ada filter tu, tak boleh yang topeng biasa macam MCO pakai ni kan. So dia kena pakai yang ada filter tu lah. So sebab racun ni satu benda yang bahaya lah. Okey, keselamatan dia lengkap lah. Okey, so pengharaman racun haram ni tolong jangan pakai. Paraquat ni dah diharamkan. Okey, sebenarnya seluruh negara dah, kebanyakan negara memang dah ban dah paraquat ni. Okey, kebanyakan negara dah ban dengan paraquat ni. Okey, Malaysia tahun 2020 kita dah start haramkan. Sebenarnya cerita nak mengharamkan tu dah bermula daripada tahun 2018, tapi dia bagi syarat untuk habiskan barang di kedai saja. So dia dah bagi tempoh 2 tahun tu, masa dah cukup lama dah sebenarnya. So sepatutnya tak ada isu paraquat yang ada di kedai lagi. Okey, okey, siapa yang masih ada stok paraquat tu, kalau perlu habiskan secepat yang mungkin lah. Okey, sebab paraquat ni dia bahaya untuk petani itu sendiri, bukan bahaya untuk pengguna makanan tu. Okey, endosulfan. Okey, endosulfan ni dia bahaya sampai tahap pengguna sekali. Sebab dia jenis racun serap. Racun tu boleh ada dalam buah tu dalam masa yang lama. Kalau ibu mengandung makan, dia boleh menyebabkan anak yang cacat lah. Okey, dan mendatangkan banyak kanser dan sebagainya. Dekat India memang diorang perangi racun endosulfan ni habis-habisan. Okey, dan kita pernah dimaklumkan rupa ada racun haram endosulfan ni, dan tangkapan pun dah dibuat. Itu makluman daripada bahagian bunga kuasa lah. Okey, okey, ni ada link ni kalau tuan-tuan boleh salin. Ni berkaitan dengan maklumat keselamatan produk makanan lah, yang rakyat Malaysia tahu tak apa, tapi dia tak tahu, tak kenal lagi apa produk Manjat ni. So kerana video-video ni lah, so kita boleh tengok video ni sekejap. Lama juga loading ni. Contoh dekat Bangla ni. Saya nampak macam dekat Bangla, saya tak tahu. Okey, apa petani ni buat, kita tengok lah. Okey, dia ada 20 ekar. Mana dia ada 20 ekar. So yang ni kita tak tahu racun apa yang dipakai. Okey, so budaya ni kita tak nak pakai lah, dengan tak ada keselamatan dan sebagainya. In that plant protection scheme, we are giving awareness to farmers pertanian sana. regards to safe use of. We have conducted in Sarva Taluk only. See what I found?
Okay, yang ni bunyinya macam guna monoprotopos lah. Monoprotopos ni kira paling kuat. Introducing the Panasonic Stick Vacuum Cleaner, capturing dirt and dust efficiently with its powerful suction, and it's so lightweight you can use it with ease. The Panasonic Stick Vacuum Cleaner, it does all the Masih bunyi yang sama tu. Ada lagi. Yo bawa lagi. Satu bon buka. Dia tak ada manis. Section Malaysia. Akal. Ini rasa. Ini aku tahu. Okey, kalau perasan yang ditulis ni monoprotopos ini racun level tahap kelas, saya tak ingat 1A ataupun 1B. So benda ni kalau nak pakai memang berbahaya lah, sangat-sangat berbahaya, baik untuk kita yang meracun ataupun pembeli yang nak makan. Okey, sebenarnya monoprotopos ni memang racun yang kalau kat Malaysia ni nak beli kena ada lesen. Kita guna pun untuk terang injection saja, untuk tanaman kelapa, untuk pupuk-pupuk artona. Itu sahaja, kita tak akan bagi guna untuk sayur. Yang ni dia dah pakai sayur ni, sayur pun takut nak makan. Okey, so kalau tuan-tuan berani nak makan, silakan lah. Saya memang minta maaf lah, memang saya tak akan makan dah benda ni. Okey, tak apa lah, kita tak payah tengok. Mungkin banyak apa ni masa cemburu ni. Okey, Cameron Highland guna racun perosak aram. Okey, yang ni very careful lah. Saya sebenarnya cukup takut juga nak makan sayur dekat Cameron Highland, tapi bukan semua Cameron Highland pakai Ada juga yang pakai greenhouse, kebanyakan tak pakai. Okey, kemudian kemasukan racun perosak tidak berdaftar membimbangkan. Okey, sebab kita kena tahu penguat kuasa bahagian Jabatan Pertanian tak ramai. Okey, so kami pun maksud kami tu bukan saya lah, tapi bahagian yang berkenaan tu pun tak, bukannya adanya baju garis biru ke, bukannya macam ketenteraan. Dia betul-betul datang macam buat satu siasatan cara dia lah, tapi dia datang secara pegawai lah. So bayangkanlah, satu syarikat lagi mungkin macam kartel kan. Jadi bukan satu benda yang mudah. Okey, yang ni racun yang sah. Okey, contoh racun yang sah ni ada nombor pendaftaran. Okey, racun perosak ni penting lah. Boleh cek dekat internet nombor ni, akan kena keluar produk mana. Kalau dia tak keluar produk yang berkenaan tu, mana satu pendaftaran penipuan lah. Okey, okey, yang ni adalah alat pemadam pasir. Paling tidak pun pasir dalam baldi macam ni lah, mesti cat kalau merah. Okey, ataupun paling bagus yang ni, pemadam api yang ni. Okey, yang saya birukan ni. Okey, yang ni paling bagus. Okey, sekurang-kurangnya pun ada ni. Okey, yang paling bagus tu lah pemadam api yang moden Okey, kecemasan ni kalau boleh sekurang-kurang ada yang ni lah. Okey, kalau boleh macam rumah kita jugalah, sebab rumah pekerja ni biar macam rumah kita. Kita kena sayang pekerja kita ni macam anak kita juga lah. Okey, ini nombor kecemasan. Contoh ada nombor balai polis kawasan berkenaan, nombor ambulans kawasan berkenaan. Okey, bahagian keselamatan dan sebagainya. Okey, buat senyara macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni signboard tentang keselamatan semasa bekerja, kena ada lah yang ni. Okey, yang ni signboard masa bekerja kat store dan sebagainya, kena ada lah. Dilarang merokok. Okey, kawalan keselamatan alam sekitar. Okey, ini kawalan hakisan. Okey, kawasan bercorong tinggi berteres. Okey, bilas 3 kali. Tong racun tu kita kena bilas 3 kali untuk bagi dia betul-betul bersih. Dan kita pun nak guna semaksimum yang mungkin lah racun yang ada tu. Okey, kumpul tong racun ni. Okey, bilas 3 kali ni kita akan bilas 3 arah, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Dah bilas buang air tu 3 kali, kita akan tepuk bawah botol tu supaya botol tu tak digunakan semula. Okey, yang ni cara kawalan berteres lah. Okey, berteres ni dah buat, tapi teres ni mesti kita, kalau pegawai dia nak tengok rumput dah tumbuh lah. Okey, satu lagi ada gunakan tayar pun boleh juga. Ini bila tak ada kawalan hakisan akan jadi macam ni yang kita tak nak. Okey, okey, ni bilas 3 kali tadi lah. Okey, kumpul kat tempat yang sepatutnya, kemudian hantar ke tempat yang sepatutnya. Okey, pengurusan stor racun. Okey, stor baja, stor racun dengan peralatan ni mesti diasingkan. Kalau satu bangunan, satu bilik, mesti ada partition lah, ataupun mesti nampak pengasingan tu secara kemas. Dan racun tu pun mesti disusun. Serbuk, kalau tak silap saya, serbuk tu di bawah, cair di atas. Sebab kalau cair menitik. Okey, racun yang
serbuk tadi sepatutnya di bawah, tu cair di atas. Okey, kemudian sediakan satu baldi habuk kayu ataupun pasir. Kalau ada titisan ke apa tu, kita sempat serakkan habuk kayu tu supaya racun tu tak merebak, dia akan diserap oleh kayu-kayu tu lah. Okey, kemudian baja mesti dialas dengan pelet. Yang ni untuk kebaikan petani juga. Kalau baja tu letak atas simen dah keras, tak boleh pakai. Okey. Okey, jika tiada stor racun, sekurang-kurangnya ada peti. Okey, racun ni kena ada peti lah, paling tidak pun. Okey, kalau ada stor lah. Kalau beli barang daripada kedai tu jadi stok, mana pakai macam beli baju, pakai barang habis pun tak ada masalah. Okey, kalau ada stor adalah, kalau tak ada, tak ada lah. Okey, lain-lain perkara yang tak boleh. Ni kawasan cerun tinggi, kalau terlampau cerun sangat kita takkan bagilah, sebab tu berkaitan dengan keselamatan dan berkaitan dengan alam sekitar lah. Okey, kawasan pencemaran tinggi, so tak gunalah kalau kita nak minta sedia MyGap. Misal kata sisa toksik terlampau banyak, pokok pun dah serap sisa toksik tu, kita pun tak selamatkan, kita tak dikeluarkan sijil tu lah. Okey, kawasan anjing bebas tak bertambat kan. Okay, kita pun tahu penting anjing ni, kalau boleh kita rantaikan, lepaskan waktu yang dia boleh untuk berjaga malam lah, ataupun kita just ada macam dawai. Kalau kita ikat dia tu, dia ada dawai, dia boleh pergi ke sana ke sini ikut landasan dia je. Okey, kawasan logam berat yang tinggi. Okey, kawasan logam berat yang tinggi ni pun kita tak boleh buat, sebab kita tahu selagi ada logam berat tu, kita tak selamat dimakan, kita dapat keluarkan sijil tu lah. Okey, so apa yang perlu kita nak buat sebagai petani ni? Okey, projek tanah, projek tu mesti dah mampu mengeluarkan hasil. Okey, sebab hasil ni untuk sampel lah. Masa memohon tu sampel mesti dah kena ada. Kemudian isi borang MyGap. Okey, bagi salinan IC, salinan hitam putih tentang tanah tu, termasuk geran tanah. Okey, kalau sewa mesti ada kebenaran daripada tuan tanah lah. Okey, sebaik-baiknya ada IC tuan tanah, lagi bagus lah. Okey, kemudian dah selesai pendaftaran ni semua, lawat tapak akan dilakukan. Kemudian kita akan minta rekod 6 bulan ke belakang lah, kurang-kurangnya ada rekod ladang 6 bulan ke belakang. Okey, hantar sampel residu racun. Okey, sama ada kita nak cek rekod ataupun hantar sampel ni pun serentak, tak ada masalah. Okey, sampel residu racun termasuk logam berat. Okey, sampel ikut pendaftaran. Okey, sampel ni ada jenis-jenis lah. Kalau buah yang besar macam nangka, kita nak 5 biji tu, 1 biji bahagian atas, bahagian tengah, dia macam buah tu belah 5 lah, bahagian atas sekali, tengah, antara tengah dengan atas, antara atas dengan bawah, so berasingan 5 biji. Okey, kalau pisang pun begitu, kita nak sisir yang lain. Pisang mungkin mudah sikit lah banding dengan nangka. Okey, kalau durian pun kita nak 5 biji, tapi kalau durian tu kecil-kecil, yang tu kita minta 10 biji lah. Okey, kalau sayur biasanya kita minta 1 kilo ke atas. Dia memang sebenarnya masuk makmal kena 1 kilo, tapi sengaja kita lebihkan supaya dalam perjalanan tu tak ada berat dia susut. Okey, berat dia kalau susut pun tak melebihi, tak kurang daripada 1 kilo lah. Okey, kemudian dia akan buat audit dalam, audit luar. Okey, kemudian bila dah siap audit luar ni, tunggu sijil lah, persijilan tu selesai. Okey, sekian, alhamdulillah, terima kasih.